6. Ayatnya berbunyi surah Al-Qalam. Am tas'aluhum ajra fahum min maghramin muthqalun. Ataupun adakah tas'aluhum, kamu meminta kepada mereka. Allah cakap pada Nabi SAW. Tas'aluhum, kamu meminta kepada mereka. Ajran, upah. Maka hum, mereka min daripada maghramin, bayaran itu. Maghramin ni maksudnya benda kena bayar. Pergi highway kena bayar tol. Pergi mana lagi? Pergi pasar raya kena bayar parking. Kalau boleh orang tu dia tak nak bayar tapi terpaksa bayar, itu maksud maghramin. Benda yang orang tu tak ingin, tak suka untuk kena bayar. Tapi kalau memang dia minat makan durian, dia sanggup bayar walaupun durian tu mahal. Tu lain cerita, tu bukan maghramin. Maghramin ni maksudnya benda yang orang tu tak minat nak bayar tapi dia kena bayar. Allah kena bayar tu lagi. Apa lagi? Kena bayar parking lagi. Macam-macam benda kena bayar tapi dalam keadaan dia tak suka. Jadi boleh dikatakan perkataan maghramin ni seolah-olah macam denda. Daripada perkataan maghramin keluar perkataan gharaman. Ghain, ra dan mim. Patutnya habis dulu ayat ni tapi tak apalah. Tolong baca boleh Puan Nur Zakiah. Saya nak tunjuk perkataan gharaman. Orang kafir, orang munafik, bila diminta bayaran lah untuk infak, dia anggap benda tu macam gharama. Maghraman, fine, yes. Muka surat 202 ayat 98. Dia kat sini dia terjemah sebagai hutang pun boleh juga ya, Ustaz? Hutang, kat sini fine. Hutang. Hutang pun boleh jugalah. Muka surat berapa tadi? 202 ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan di antara orang Arab Badui itu ada yang memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah sebagai satu kerugian. Dia menanti-nanti bahaya menimpamu. Mereka lah yang akan ditimpa bahaya Allah. Mereka lah yang akan ditimpa bahaya. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey. Denda. Dia tanya apa tadi? Puan? Maghraman tu? Macam mana dinafkah program menanti denda. Di sini tak ada disebut dan denda lah pula. Semua baca semula. Saya dah dapat tangkap perkataan maghraman tu diterjemahkan apa? Dan di antara orang Arab Badui itu ada yang memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. 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 Dia menantikan bahaya menimpamu. Mereka lah yang akan ditimpa bahaya. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita bagi duit untuk orang belanja, berjuang jalan Allah, kerugian tak? Tak. Kita buat benda tu dengan penuh rasa bangga, rasa bersyukur sebab kita buat satu benda dipanggil qurbah. Maksud qurbah tu apa dia? Satu benda yang boleh mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu dipanggil qurbah. Lawan dia maghraman. Apa maksud maghraman? Maghraman ni benda yang tak nak bayar. Kalau boleh tak nak bayar tapi dah kena bayar je lah. Itu maksud maghraman. Ataupun Puan Zakiah terjemah tadi hutang. Betul juga. Sebab antara kalimah orang yang berhutang dipanggil gharimin. Tolong baca dia Puan Izawani boleh? Muka surat 196 ayat 60. Ayat page ni nak cerita tentang golongan-golongan yang wajib yang layak terima zakat, antaranya gharimin. Boleh Puan Izawani? 196, 60 ya? Ya, 60, betul? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya sedekah itu hanyalah untuk orang fakir dan orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya.
dan orang mu'alaf yang dijinakkan hatinya dengan Islam, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang yang berhutang, dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah, dan orang musafir yang terputus dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya daripada Allah. Ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey, terima kasih Pak. So orang berhutang tu gharimin. Ghain, ra dan mim. So maksudnya benda beratlah kita berhutang kena bayar, beratlah kan? Kena beratlah jadi nak bayar. So Allah tak cakap pada Nabi, wahai Muhammad, adakah kau minta bayaran upah dengan mereka? Lalu mereka dengan bayaran itu, Indonesia terjemah beban bayaran itu, dengan bayaran itu, maghramin musqalun, menanggung beban. Terjemah musqalun, menanggung beban. Perkataan musqalun berasal pada perkataan saqala. Saqala tu berat. Al-Qari'ah kan, wa amma man saqulat. Saqulat tu berat. So musqalun beratlah. Berat. Okey, tolong terjemahkan dia, Puan Rosimah, boleh terjemahkan Puan Rosimah? Ya, 46 Ustaz. Ya, 46. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Atau engkau Muhammad meminta bayaran daripada mereka sehingga mereka dibebankan dengan hutang. Okey, terima kasih Puan Rosimah. Apa makna ayat ni? Akbar. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah ni ada, kita dah lalu kan. Dalam ayat mana? Dalam ayat 37 ada surah ni lah. Ayat 38 ada ayat 41 ada lagi. Jadi tu maksudnya apa? Soalan pelik yang ditanyakan kepada mereka, nak suruh mereka fikir. Kenapalah berat sangat mereka ni tak nak beriman dengan kawan Muhammad? Kenapalah susah sangat mereka nak percaya apa yang kau bawa? So ayat sekarang Allah tanya Nabi untuk sindir mereka. Kau, masa aku suruh kau dakwah mereka yang Muhammad, kau ada charge apa-apa bayaran ke? Yuran bulanan ke? Yuran mingguan ke? Yuran tahunan ke? Sampai mereka berat sangat ni nak masuk Islam ni. Sampai mereka rasa tak sanggup nak masuk Islam, takut kena bayar tu, kena bayar ni. Jadi kau ada minta bayaran ke? Soalan ni Allah tanya Nabi dan Allah pun tahu. Allah pun tahu Nabi tak minta upah. Dan orang kafir pun tahu yang Nabi tak pernah dan tak akan minta upah dalam dakwah Nabi SAW. Jadi tanya ni untuk sindir mereka, untuk perli mereka. Apa pasal mereka tak nak beriman dengan kebenaran walaupun mereka dah tahu yang Nabi bawa tu adalah kebenaran. Ada 3 ciri dakwah para Nabi. Ada 3 ciri tabligh para Nabi. Sifat Nabi, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kita tahu kan? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dalam tabligh Nabi ada 3 ciri. Apa 3 ciri tu? Siapa ingat 3 ciri tabligh para Nabi? Sampai? Ada 3 ciri tabligh para Nabi. Pertama sekali tak minta upah. Pertama sekali tidak minta upah. Bukan saja duit, pangkat ke, apa lagi, jawatan, nak jadi orang terkenal, nak jadi orang yang disebut nama je dalam majlis-majlis, tak. Nabi langsung tak nak perkara-perkara tersebut. Jadi ciri-ciri tabligh para Nabi ada 3. Pertama, tidak minta upah. Ni kita sekarang Nabi Muhammad kan. Saya nak refer satu ayat. Saya nak refer bukan satu ayat lah, satu surah. Yang mana dalam surah-surah tersebut, semua para Nabi, Allah cakap benda yang sama. Semua para Nabi mengungkapkan kata-kata yang sama. Okay, semua buka kalau boleh lah. Surah Syu'ara. Surah Syu'ara, muka surat 371. Kita baca sekali je. Yang lain semua kita refer yang sama. Tolong baca Puan Izian Wahida boleh? Puan Izian Wahida, 371 tolong baca boleh? Boleh Ustaz. Ya, 106, 107, 108, 109. Ni dah bina. Ada. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutuskan kepadamu. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.
Dan aku tidak meminta balasan kepadamu atas ajakanku ini. Bayaranku hanyalah daripada Allah seluruh alam. Tuhan Okey. seluruh alam. Okey. Sebelah dia boleh, Puan Izian, alang-alang sebelah dia. Ni Nabi Nuh. Ayat 127 sebelah dia. 127 sebelah dia. Dan aku tidak minta balasan kepadamu atas ajakanku ini. Bayaranku hanyalah daripada Tuhan seluruh alam. Okey, baik. Terima kasih Puan Izian. Nabi Nuh cakap benda yang sama. Nabi muka surat 372 tu. 371 Nabi Nuh. 372 tu Nabi Hud. Sama je ayat dia. Sebiji. Ayat tu sebiji. 109, 127 sama. Kalau kita tengok muka surat sebelah lagi, muka surat 373 ayat 145. 373 ayat 145 pun sama. 374 ayat 164 ayat 180 164 180. Semua ayat-ayat tu sama je bunyi dia. Semua ayat-ayat tu bunyi dia sama, cuma bezanya diungkapkan oleh Nabi yang berbeza-beza. So senang ceritalah. Para Nabi mereka ucap satu lafaz yang sama. Apa dia lafaz yang mereka ucap? Kami tak minta upah. Kami bukan nak upah, bukan nak jawatan, bukan nak pangkat, bukan nak kedudukan, bukan nak orang sanjung, tak. Okey, bukan nak orang sanjung, bukan nak orang nak sebut nama, tak. Bukan nak orang sebut nama, agungkan nama, tak. Nabi berdakwah semata-mata kerana Allah nak kebaikan pada semua orang. Okey, baik. Ciri kedua dakwah para Nabi ialah mereka nakkan kebaikan pada orang lain. Bukan sebab sekadar lepas tanggungjawab. Sekadar lepas tanggungjawab ni macam ni. Orang bayar saya 300. Orang bayar saya 300, suruh pergi ceramah 3 kali dekat satu kawasan perumahan ni lah. Sebab kawasan perumahan ni anak-anak muda dia ramai tak semayang. Tanya solat pun masih lagi main bola. Jadi orang bayar saya 300, pergi dakwah 3 kali, sekali dakwah 1 jam. Pada kawasan perumahan yang pemuda-pemuda dia tanya solat pun buat donor tak pergi solat. Saya pun pergi kampung tu, tak jauh daripada tempat saya, contohlah. Saya pun dakwah sejam. Pukul 5 sampai pukul 6. Sekali pergi, balik. Kali kedua pergi, cakap lagi, balik. Kali ketiga pergi, cakap lagi, balik dah. Selesai. Aku dah dapat 300 dan aku telah pun selesaikan tugas aku. 3 kali ajak mereka, 3 jam ajak mereka pada Allah, pada solat, pada masjid. Lepas pada tu, apa jadi pada pemuda-pemuda yang saya cakap tu? Apa jadi pada pemuda-pemuda yang saya dakwah tu? Ni contohlah. Saya tak ambil tahu langsung. Biar pi bukan anak aku. Aku dah dapat bayaran dan aku telah buat apa yang patut aku buat. Okay? Kita tak adalah kata nak sangka buruk, tapi saya nak beritahu, lepas pada tu saya sikit pun tak fikir, sikit pun tak risau, tak ambil tahu tentang mereka yang saya cakap tadi. Sebab apa? Saya hanya sekadar buat lepas tanggungjawab. Jadi orang-orang tempat tu tak boleh nak salahkan saya. Dia orang tak boleh kata saya makan gaji buta. Sebab saya bukan tak buat kerja, saya buat kerja. Cuma saya buat kerja sekadar lepas tanggungjawab. Para Nabi, bukan Nabi Muhammad saja. Kalau sekadar nak lepas tanggungjawab, senang. Nabi pergi dakwah mereka sekali dua, mereka tak nak dengar, biar aku dah sampaikan. Tak, para Nabi bukan bersikap sedemikian. Sifat para Nabi adalah an-nashu. An-nashu ni kita nak senang faham macam kita dengan anak-anak. Anak kita sekali cakap, 2 kali cakap, 5 kali cakap, tak jadi tak berubah. Adakah kita give up tak nak cakap dah? Tak, masih lagi nak nasihat, masih lagi nak cakap, masih lagi nak sampaikan anak kita. Sebab apa Sebab kita ada keinginan nak mereka jadi baik. Pada orang lain, perasaan tu tidak ada. Pada orang lain, perasaan tu tidak ada. Jadi nak ceritanya, para Nabi, sebagaimana kita nak anak kita jadi baik, walaupun 10 kali dah nasihat, 20 kali dah nasihat, tak jadi-jadi juga, kita tetap akan terus menasihat kali yang ke-21. Para Nabi macam itulah. Untuk umat mereka bukan sekadar lepas tanggungjawab. Tapi mereka sungguh-sungguh nak kebaikan kepada umat mereka. Ini ciri dakwah para Nabi yang kedua. Yang ketiga, ciri dakwah para Nabi yang ketiga adalah Nabi pergi jumpa umat, Nabi tak tunggu umat datang pada mereka. Nabi yang keluar pergi jumpa umat, Nabi tidak menunggu umat datang kepada mereka. Soalnya Nabi tak adalah kata buka kaunter, tunggu orang mari, datang tanya. Tak.
Nabi sendiri pergi jumpa rumah ke rumah, pintu ke pintu, kemah ke kemah untuk ajak manusia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Walaupun saya kata 3 ciri dakwah tabligh para nabi tadi, kita tidak menafikan orang lain yang tak buat 3-3 tu tak dipanggil berdakwah. Ada orang berdakwah melalui penulisan. Ada orang berdakwah melalui dibuka kaunter, letak buku, dia tulis kat situ, kat kaunter tu, ask about Islam. Marilah kaunter kami nak tanya apa tentang Islam, kami tanyalah apa tentang Islam, kami akan explain. Dia tak pergi jumpa orang. Dia tak pergi jumpa orang, tapi dia buka kaunter, orang datang mari tanya. Adakah dia tak dianggap berdakwah? Dakwah jugalah. Cuma, kesan yang paling terbaik, kesan yang paling mendalam, bila dalam dakwah seseorang ada 3 cara tadi. 3 ciri tadi. Okey, baik. Jadi ini termasuk dalam soalan apa ni? Soalan akli. Nabi tak minta upah, tapi kamu tak nak juga. Kenapa kamu ni? Termasuk ayat yang ke-46. 47 pula. Sama ayat 47. Untuk sahabat-sahabat yang baru masuk, kita sekarang sedang bincang surah Al-Qalam, muka surat 566. Muka surat 566 ayat 47. 566 ayat yang ke-47. Am ataupun, sambung am ataupun adakah. Indahum di sisi mereka, al-ghaib, perkara-perkara yang ghaib. Al-ghaib, perkara-perkara yang ghaib. Fa maka hum mereka yaktubuna, menulis sesuka hati. Terjemah yaktubuna, menulis sesuka hati. Okey, tolong terjemahkan ayat baru kita. Puan Nur Zakiah, terjemahkan Puan Nur Zakiah. Ayat kita sekarang ni, ayat 47. Saya baca daripada ni Ustaz. Boleh. Minasyaitonirrajim. Atau apakah mereka mengetahui perkara gaib lalu mereka menulisnya? Okey. Terima kasih Puan Nur Zakiah. Apa maksud ayat ni? Tadi Allah tanya. Allah tanya Nabi lah tentang orang kafir. Kamu ada minta upah ke wahai Muhammad? Sampai mereka berat sangat nak masuk Islam, nak terima Quran, nak amal Quran berat sangat tu, kamu minta upah ke? Nabi tak jawab. Dan Allah pun tak jawab. Sebab memang dah maklum, diketahui oleh Allah, diketahui oleh Nabi, diketahui juga oleh orang kafir musyrikin yang Nabi tak minta upah. Bahkan orang musyrikin pernah offer kat Nabi, nak duit, nak jawatan, nak perempuan, nak harta, dia orang boleh bagi. Dengan syarat Nabi tinggalkan dakwah. Kalau tu matlamat Nabi, kalau Nabi berdakwah matlamat dia nak duit, nak jawatan, nak wanita, nak jadi ketua, nak jadi raja, Nabi tinggalkan dakwah, dapat apa dia dapat? Itu bukan matlamat tujuan dakwah Nabi. Soalan yang kedua ni pula, ayat 47 ni, wahai Muhammad, untuk masuk ayat ni lah. Mereka tahu benda gaib. Maksud mereka tahu benda gaib, mereka mengetahui yang mereka tak apa. Mereka tak bersalah. Mereka tak berdosa kalau tak beriman dengan kamu. Mereka mengetahui yang mereka tak berdosa, tak bersalah, tak apa kalau mereka tak beriman dengan akhirat. Tak apa kalau mereka tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Mereka ada ilmu pengetahuan tentang benda yang gaib ke? Tak ada. Benda tentang gaib Allah je tahu. Apa yang bakal berlaku kat akhirat. Siapa selamat, siapa tak selamat. Siapa yang bawa amalan, Allah terima amalan dia. Siapa yang bawa amalan, Allah tak terima amalan dia. Itu semua benda gaib. Jadi aku je tahu. Jadi bila aku tahu, aku sampaikan pada manusia apa yang mereka buat bernilai ke akhirat, apa yang mereka buat tak bernilai ke akhirat. Itu aku sampaikan. So mereka ni, aku dah sampaikan benda gaib pada mereka melalui engkau wahai Muhammad, yang siapa nak selamat kena buat gini. Siapa tak nak selamat tak payah buat gitu. Tapi mereka pilih nak buat sebaliknya. Mereka orang musyrikin Mekah ni memilih untuk buat yang sebaliknya. So mereka tahu benda gaib juga ke? Jadi soalan ni panggil apa? Soalan nakli. Soalan dalam bentuk akli. Bentuk akli. Iaitu macam mana mereka boleh menolak benda yang mereka tak tahu, benda gaib yang mereka tak tahu. Jadi kalaulah mereka boleh menolak benda gaib yang mereka tak tahu, maknanya seolah-olah mereka pun tahu juga benda gaib yang mereka konon-konon tak bersalah pada hari akhirat. Kita mana tahu benda gaib? La ya'lamul ghaiba illahu, Allah kata. Tidak ada yang tahu benda gaib kecuali Allah. Apa benda gaib? Akhirat benda gaib bagi kita. Kita tak nampak depan mata kita sekarang. Syurga, neraka, dosa, pahala, azab, mana kita nampak? Itu bagian benda gaib. Sebab tu Al-Quran ni kita panggil percaya pada benda yang gaib.
Jadi kita sebenarnya tidak ada ilmu tentang benda yang gaib, melainkan Allah beritahu dalam Quran. Akhirat berlaku gini, syurga orang dapat, dalam syurga dapat macam ni, dalam neraka dapat macam ni. Itu ilmu gaib. Kita tahu kat mana? Kita tahu kat ayat Quran dengan hadis Nabi. Seorang musyrikin tak nak terima apa yang Nabi sampaikan benda gaib, tak nak terima apa yang Allah sampaikan benda gaib. Mereka ada ilmu tersendiri ke? Yang mereka rasa mereka boleh nak buat bertentangan dengan apa yang Allah Ta'ala sampaikan. Di soalan ni dipanggil soalan menemplak. Soalan ni soalan menemplak. Kita dah ada mufti, negeri kita ada mufti. Kan? Kita dah ada mufti, negara ada mufti, negeri ada mufti, contohlah kan. Mufti dah keluarkan satu kenyataan, tiba-tiba ada orang dia nak menyangkal ataupun menolak pendapat mufti tersebut. Maka soalan kita tanya dia, ilmu awak lagi tinggi daripada mufti ke? Soalan tu bukan sekadar nak tanya, tapi dalam masa sama nak menepelak mereka. Hebat sangat ke ilmu awak. Awak dah baca hadis, siapa buat amalan ni sesat. Itu mufti kita tak jumpa hadis tu ke? Mufti kita tak jumpa hadis tu ke? Mufti kita hari ni kat negeri Selangor ni contohlah kan, mengetahui yang kami malam Jumaat ramai orang buat tahlil. Kat negeri Selangor boleh kata setiap masjid buat tahlil kami malam Jumaat. Mufti kita mengetahui juga ramai orang kat Selangor ni bila dengar orang meninggal dunia sebut Al-Fatihah. Walaupun yang afdalnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Tapi mufti kita mengetahui ramai orang yang bila dengar kematian sebut Al-Fatihah. Mufti kita tak tahu ke? Mufti kita tahu. Pernah tak mufti kita keluarkan statement, jangan orang Selangor ya, bila dengar orang mati jangan sebut Al-Fatihah. Pernah tak? Tak pernah pun. Tiba-tiba ada orang yang jumpa satu dua hadis, dia pun kata orang Melayu ni amalan tak betul. Kenapa? Orang mati sebut Al-Fatihah. Kena tinggalkan. Berlawanan dengan sunnah. Masya Allah. Pernah jumpa kenyataan macam tu kan? Dia tanya dia balik. Mufti kat Selangor tak pernah pun tegur orang yang baca Al-Fatihah bila dengar kematian. Mufti kat negeri lain pun tak ada keluarkan kenyataan. Jangan baca Al-Fatihah lepas dengar. Okey. Tapi bila ada orang dia menyangkal, kita pun tanya dia, ilmu awak lagi tinggi pada mufti ke? Awak nak melawan mufti tempat kita? Contoh. Jadi kita bukan nak jawapan dia, ya ilmu saya lagi tinggi. Tak, kita bukan nak jawapan tu. Soalan tu semata-mata untuk menepelak mereka yang mereka merasakan mereka lagi pandai pada mufti. Ni contoh. Nak bagi faham ayat ni. So, samalah juga. Okey. Bila musim apa dia panggil? Contohlah, ni sekadar contoh. Saya bukan kata si sokong vaksin ataupun anti-vaksin, tak. Bila kerajaan KKM kata kena vaksin, tiba-tiba ada orang dia keluarkan kenyataan. Kita tak perlu vaksin sebab gini. Dalam vaksin ada gini. Kita pun tanya dia, awak doktor ke? Dia tahu. Yang kedua, awak kerja KKM ke? Awak tahu segala-galanya ni? Contoh. Jadi kita bagi soalan macam tu pada dia, kita bukan nak jawapan. Ya, saya doktor. Bukan kita nak jawapan tu. Kita bagi dia soalan macam tu bukan kita nak jawapan. Ya, saya kerja KKM. Tak. Kita bagi soalan semata-mata untuk menempelak mereka. So, samalah juga soalan ni Allah tanya. Mereka pandai-pandai kata macam ni boleh, macam ni tak boleh, buat ni tak apa, buat tu tak apa. Kenapa? Mereka tahu benda gaib ke? Mereka tahu ke apa bakal berlaku pada mereka kat akhirat sampai mereka rasa okey tak semayang, okey tak beriman dengan Allah, okey je tak beriman dengan ayat Quran. Ni soalan untuk menempelak mereka orang musyrikin Mekah. Okey, baik. Sekarang Allah cakap direct pada Nabi pula. Tadi Allah tanya Nabi soalan-soalan ayat 46-47. Tapi yang Allah maksudkan bukan Nabi. Yang Allah maksudkan orang ketiga. Yang Allah maksudkan orang yang ketiga. Iaitu siapa dia? Orang musyrikin Mekah yang tak beriman dengan Al-Quran, dengan Allah, dengan Nabi SAW. Ayat 48. Maka, sama ayat baru untuk sahabat-sahabat baru masuk. Kita page 566 ayat 48. Maka, isbir bersabarlah. Li bagi hukmi keputusan Rabbika Tuhanmu wa dan la janganlah takun kamu menjadi ka seperti sahibil hud, the companion of the fish, orang yang dimakan ikan. Terjemah sahibil hud, orang yang dimakan ikan. Boleh? Sahibi itu tuan al-hud ikan ataupun sahabat ikan. Maksud sahabat ikan adalah
Nabi Yunus alaihi salam lah kat sini. Boleh? Iz ketika nada dia berdoa, dia merayu. Boleh. Nada tu dia berdoa boleh. Dia merayu boleh pada Allah lah. Dia kat sini Nabi Yunus. Dia berdoa, dia merayu pada Allah. Wa sedang ataupun padahal huwa dia Nabi Yunus alaihi salam. Okey. Dia Nabi Yunus alaihi salam makzum marah, terjemah makzum marah. Maksud marah kat sini marah terhadap kaumnya yang tak nak beriman dengan dia. Wan Mai Zaitun tolong terjemahkan boleh? Wan Mai Zaitun ayat 48 ni. Maka bersabarlah kamu pada ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang ditelan oleh ikan ketika dia berdoa dan dia marah. Okey, terima kasih. Ataupun sedangkan dia marah. Dua-dua boleh. Terima kasih Wan Mai Zaitun. Allah pesan pada Dalam sini dia kata diliputi kesedihan. diliputi kesedihan. Sedih. Dia sebenarnya semua boleh. Makzum ni makzum ni dia terjemah dia apa tau? Dia bercampur bau perasaan sedih dengan marah. Kita hantar anak sekolah agama, sekolah tahfiz, sekolah pondok, universiti Islam, kolej Islam. Tiba-tiba keluar habis belajar isap rokok, isap dadah. Apa perasaan mak macam tu? Pada anak yang macam tu. Contohlah Puan Mai Zaitun. Agak-agak apa perasaan mak pada anak yang macam tu? Sedih dan marah lah cakap. Tu makzum. Ya, kalau betul terjemah was indeed sorrow. Macam kecewa lah juga kan. Yes, was indeed sorrow tu sedih lah kan. Baik, kenapa saya terjemah marah? Kerana makzum ni terjemah dia macam tahan marah. Saya nak refer perkataan orang yang tahan marah, dia punya perkataan dia kazimin. Kaf, zo dan mim. So daripada huruf kaf, zo dan mim, terjemah dia tahan marah. Belum baca Puan Mudrika boleh? Puan Mudrika. Kita bukan nak refer ciri-ciri taqwa dalam ayat yang kita nak refer ni. Tapi kita nak refer perkataan tahan marah tu dia panggil kazimin. Yes. Those who repress anger. Page 67, Puan Mudrika boleh? Page 67. Boleh Ustaz cakap ya. Ayat 133 dengan 134. Ayat berapa Ustaz? 133 dengan 134. Dua ayat atas sekali page tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari keampunan daripada Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. 134, iaitu orang yang berinfak pada waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Okey, Dan Allah cukup Puan. Terima kasih Puan Mudrika. Menahan marahnya tu apa? Kazimin. Kaf, zo dan mim. Nampak So daripada perkataan kazimin tu keluarlah perkataan makzum hari ni. Maksudnya marah, tak boleh buat apa, sedih, tak boleh buat apa, tu dipanggil kazimin. Okey, boleh. Okey. Bab Nabi Yunus tu kita bincang lepas ni. Kita berhabis dua ayat baru kita cerita pasal Nabi Yunus. Saya nak cerita dalam ayat 48 ni, Allah Ta'ala kata pada Nabi, bersabarlah bagi keputusan Tuhanmu. Apa maksud keputusan kat sini? Ha, kaf, mim tu terjemah dia, orang putih terjemah, kejap saya tengok orang putih terjemah. Bersabarlah, bersabarlah for decision ataupun judge. So, setiap orang ada keputusan daripada Allah. Setiap orang ada hukuman ni terjemah dia decision ataupun keputusan. Apa keputusan untuk setiap orang? Pertama, dia akan beriman. Okay, beriman. Kedua, dia akan diazab. Dia akan diazab. Sama ada dunia ataupun akhirat, tak kisah. Azab ni, saya tulis dal, dunia.
alif akhirat. Boleh? Jadi, setiap orang yang Nabi dakwah, setiap orang yang Nabi ajak pada kebaikan, orang tu Allah dah buat keputusan untuk dia. Sama ada dia satu hari nanti akan jadi orang beriman, sama ada dia satu hari nanti akan jadi orang yang bakal diazab. Boleh? Setiap orang yang Nabi dakwah, orang musyrikin Mekah, Allah sebenarnya dah buat decision untuk setiap orang. Orang yang Nabi dakwah mereka hari ini, satu hari nanti mereka akan beriman, lalu mereka selamat dunia akhirat. Ataupun walaupun Nabi dakwah mereka gila-gila punya, mereka tetap tidak akan beriman, maka mereka akan diazab pada hari akhirat. Soalannya ialah, decision yang Allah buat bagi setiap orang ni kita tahu tak? Kita tak tahu. Contohlah, kita ada 5 orang anak. Ni sekadar contoh, na'udzubillah min zalik. Ni sekadar contoh. Kita ada 5 orang anak. Kita tahu tak apa decision yang Allah bakal buat pada anak kita? Anak kita nanti satu hari akan jadi orang baik, akan kembali pada Allah, akan dengar cakap mak ayah, akan ikut perintah Allah, akan tinggalkan larangan Allah. Kita tahu akan datang anak kita akan jadi macam tu. Kita tak tahu. Ataupun Allah ujilah seseorang mak ayah ni, anak dia jadi jahat, isap dadah, lumba motor, buat benda-benda yang dilarang oleh undang-undang negara, contoh. Kita tahu tak akan datang kalau Allah tak kerjakan anak kita buat macam tu? Kita tak tahu. Katakanlah kita tahu, contoh kita ada 5 orang anak ketiga ni contoh nama dia Fulan. Anak tu kita letak nama dia Fulan, contoh. Anak ketiga ni nama dia Fulan. Katakanlah kita tahu, yang anak nombor 3 ni, satu hari nanti dia akan jadi penjenayah. Contoh, na'udzubillah min zalik, ni contoh, jangan salah faham. Jadi kalaulah kita tahu satu hari nanti dia akan jadi penjenayah, takdir Allah dia confirm akan jadi penjenayah. Kalau kita tahu, perlu tak nak hantar sekolah agama? Perlu tak nak hantar college Islam? Perlu tak nak buat loan PTPTN nak bagi dia masuk universiti untuk dia belajar sampai habis? Perlu tak? Tak perlu. Buang masa. Biar dia jadi apa nak jadi. Sebab dalam takdir Allah, dia umur 40 kena tangkap polis. Contoh, sebagai penjenayah. Contoh. Kita tahu tak? Kita tak tahu. Jadi oleh kerana kita tak tahu, sebab itulah kita berusaha agar semua anak kita jadi orang baik. Itu hikmah kita tak tahu. Jadi kalau kita dah tahu, anak tu akan jadi orang tak baik, tak payah buang masa hantar dia sekolah agama, tak payah buang masa hantar dia tempat-tempat kebaikan, tak payah buang masa nak ceramah, nak dakwah, nak bagi nasihat, tak payah buang masa. Sebab kita dah tahu dia tak akan jadi orang baik. Jadi, seseorang tu, Allah dah buat decision untuk dia. Sama ada dia akan jadi orang baik, beriman, soleh, ataupun dia akan jadi orang tak baik. Itu Allah Ta'ala punya keputusan. So, kita tahu ke tak tahu? Kita tak tahu. Nabi pun tak tahu apa bakal berlaku pada seseorang tu. Melainkan Allah sampaikan wahyu baru Nabi tahu. Kalau Allah tak bagi wahyu, Nabi pun tak tahu apa bakal berlaku pada seseorang. Jadi selagi tak tahu, apa Nabi kena buat? Teruskan. Dakwah, nasihat, ajak. Dakwah, nasihat, ajak. Dakwah, nasihat, ajak. Selagi tak tahu. So, sebelum Allah buat keputusan pada mereka, wahai Muhammad, sama ada mereka akan jadi orang beriman, ataupun mereka tetap tak akan beriman, lalu mereka kena azab. Sebelum Allah buat keputusan, kerja kau sabar dakwah. Sabar dakwah, sabar dakwah. Boleh? Ini maksud keputusan. Betul lah kak, ada orang kafir sekeliling kita hari ni. Kita ada orang kafir sekeliling kita, yang baik ada, yang jahat ada. Kita tahu tak apa decision Allah untuk mereka yang kafir sekeliling kita ni? Kita tahu tak yang satu hari nanti dia akan mati dalam keadaan kafir yang sangat teruk. Kafir yang dibenci oleh Allah sangat-sangat. Kita tahu tak? Kita tak tahu. Kalaulah kita tahu yang orang tu confirm akan mati kafir, maka kita tak payah banyak bagi masa untuk ajak dia pada Islam. Kalaulah kita tahu orang ni memang tak akan beli produk kita. Contoh, kalaulah kita tahu si Fulan ni memang tak akan beli produk aku walaupun dia duit banyak. Kita tahu dia ni kedekut. Si Fulan ni memang sangat-sangat kedekut. Juallah produk kesihatan ke, kecantikan ke, makjun tak makjun ke, memang dia tak akan keluar duit untuk beli. Kita tahu memang dia jenis kedekut sejak asal dia lagi. Jadi kalau orang macam tu, kita nak tak bagi masa cerita produk kita kat dia? Kita nak tak bagi masa iklankan kelebihan produk kita kat dia? Tak nak. Kenapa tak nak? Buang masa je. Dia tak akan beli juga produk aku. Jadi bila kita tak tahu si Fulan tu akan beli ataupun tak akan beli produk kita, maka apa kita akan buat? Kita akan cuba explain, ceritakan kelebihan, kehebatan produk kita. Mana tahu kok dia beli. So jelas. Samalah juga orang kafir sekeliling kita. Kita tak tahu satu hari nanti dia akan jadi beriman ataupun tak beriman. Kalaulah kita tahu, Allah beritahu contoh, orang tu memang tak akan beriman sampai bila-bila.
Jadi nak bagi masa tak dakwah mereka? Tak payah. Kita fokus pada yang nak saja. So, Allah cakap kepada Nabi, wahai Muhammad, sebelum sampai pada kamu decision Allah, sama ada orang tu akan dapat hidayah ataupun orang tu akan mati sebagai orang yang kufur, lalu diazab oleh Allah. Selagi mana decision mereka engkau tak tahu, yang mereka pun tak tahu, maka tugas kau apa dia? Sabar, continue dakwah. Sabar, continue dakwah. Kadang-kadang mungkin orang tu nampak teruk sangat hari ni. Nampak jahat, nampak teruk sangat seorang tu hari ni. Tapi kita tak tahu Allah Ta'ala punya decision untuk dia akan jadi orang baik satu hari nanti, kita tak tahu. Okay, boleh. Kita masuk hukumnya kat sini. Masuk hukumnya kat sini, Allah buat keputusan. Kalaulah ya Allah ada keputusan hidayah untuk dia ya Allah, maka bagilah dia hidayah untuk dia ya Allah. Tapi ya Allah, kalaulah tidak ada hidayah untuk dia ya Allah, maka segerakanlah binasakan dia ya Allah. Boleh doa macam tu? Kita doa keburukan orang tua ini sebab kita kata dia macam tak ada harapan jadi baik. Kita doa ya Allah bagi dia mati, bagi dia hancur. Contohlah individu, secara individu, bukan kumpulan. Tengok-tengok minggu depan dia masuk Islam, belajar mengaji, belajar tajwid, belajar agama, jauh lagi bagus pada kita. Boleh berlaku tak? Boleh berlaku. Okay. Jadi Allah cakap kepada Nabi, sabar, terus dakwah mereka sampai Allah buat keputusan. Setiap orang kita ajak pada kebaikan, Allah dah ada keputusan untuk dia. Contoh kita ada seorang kawan tak semayang. Contoh lah ni, kita ada kawan seorang tak semayang. Kita dah puas ajak dia pergi semayang. Dia tetap tak nak semayang. Kita panggil ustaz, panggil guru kaunseling, panggil orang ustaz motivasi untuk ajak dia kepada semayang. Dia tetap tak nak semayang. Dia hari ni, walaupun dia tak nak semayang, kita tahu tak 10 tahun akan datang dia macam mana? Kita tak tahu. Jadi kita jangan sedap-sedap buat decision untuk dia ni memang teruk sangat. Tak, kita tak tahu. Esok lusa dia boleh berubah. Esok lusa dia boleh berubah dan berubah jauh lagi baik pada kita, kita pun tak tahu. Okey, kemudian dalam bab ni, Allah pesan kat Nabi jangan jadi macam Nabi Yunus. 3 ayat ni, kita nak berhabis terus. Boleh? Ayat 49. Ayat 49, ayat 50. Saya habiskan terjemah 2 ayat ni, baru kita terangkan tentang Nabi Yunus. Laula, sambung ayat baru. Laula, kalaulah tidak kerana. Terjemah laula, kalaulah tidak kerana. Bahawa tadarakahu mendapat baginya. Terjemah tadarakahu mendapat baginya, bagi Nabi Yunus, nikmatun nikmat. Nikmatun nikmat. Min daripada Rabbihi Tuhannya. Rabbihi Tuhannya. La nescaya. Okey. Nubiza, dia akan dicampakkan. Nubiza, dia akan dicampakkan. Dia Nabi Yunus lah akan dicampakkan. Di Al-Ara, tanah yang tandus. Al-Ara, tanah yang tandus. Wa sedang. Huwa dia. Wa sedang. Huwa dia. Mazmum, tercela. Mazmumun, tercela. Blame. Apa kita terjemah? Blame. Okay. He was to be blamed. Okay. Okay, tolong terjemahkan dia. Puan Rosimah, boleh? Puan Rosimah, tolong terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat daripada Tuhannya, pasti dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Okay. Kita tak nak terangkan lagi. Cukup terjemah tu dulu. Masih lagi pasal Nabi Yunus. 1 ayat lagi, baru kita terangkan. Sama ayat 50. Falalu, ataupun maka. Ijtabahu, telah memilihnya. Ijtabahu, telah memilihnya, telah memilih Nabi Yunus alaihi salam. Rabbuhu, oleh Tuhannya. Rabbuhu, oleh Tuhannya. Falalu, ataupun maka. Ja'alahu, dia menjadikannya. Dia Allah menjadikannya Nabi Soleh. Dia menjadikannya Nabi Soleh. Nabi Soleh, maafkan saya Azim. Bentar-bentar berkata Solihin. Dia Nabi Yunus. Dia Nabi Yunus. Maka dia telah menjadikannya. Maksudnya Allah Ta'ala telah menjadikan Nabi Yunus min daripada as-salihin. Orang-orang yang soleh. As-salihin, orang-orang yang soleh. Puan Izian Wahidah, tolong terjemahkan. Puan Izian Wahidah, boleh? Ayat 50 ni pula.
lalu dia telah memilih memilihnya oleh Tuhannya, maka dia telah menjadikannya daripada orang-orang yang soleh. Okey, baik. Terima kasih Puan Izian Wahidah. Kalau kita tengok sekali lalu, seolah-olah ayat ni Nabi Yunus teruklah kan. Saya kata, contoh ada si Fulan. Saya bagi contoh lah. Si Fulan nama dia, nak bagi contoh nama apa dia. Takut terkena nama orang yang tak sesuai. Contohlah, si Fulan tu nama dia Hamizi. Contoh lah ni lah, sekadar contoh. Si Fulan tu nama dia Hamizi. Saya pesan pada anak saya, jangan jadi macam Hamizi tu ya. Saya pesan pada anak saya, jangan jadi macam Hamizi tu ya. Jadi, daripada sudut pesanan saya, tuan-tuan tak kenal Hamizi tu siapa? Tuan-tuan dan puan-puan tak kenal Hamizi tu siapa? Tapi saya pesan pada anak-anak saya, jangan jadi macam Hamizi tu tau. Tuan-tuan tak tahu apa cerita Hamizi, tak kenal pun siapa Hamizi, tapi dengar saya pesan macam tu pada anak saya. So soalan saya, Hamizi tu teruk ke tak teruk? Tuan-tuan dan puan-puan, Hamizi tu teruk ke tak teruk? Teruk. Teruk. Yes. Betul. Sebab saya pesan jangan jadi macam dia. So samalah juga Allah cakap kat Nabi Muhammad, jangan jadi macam orang tua yang ditelankan. Nampak macam teruk sangat orang tu. Nampak macam bersalah sangat orang tu. Betul kan? Lepas tu orang tanya saya, Ustaz, kenapa Ustaz pesan pada anak Ustaz jangan jadi macam Hamizi tu? Saya pesan kat anak saya jangan jadi macam Hamizi tu sebab dia sekolah tahfiz. Cuti seminggu dia baca 3 juzuk je seminggu. Dia sekolah tahfiz. Hafal Quran dah banyak, 24 juzuk dah hafal. Tapi seminggu cuti, dia baca 3 juzuk je. Anak saya yang belajar tahfiz, saya tak nak cuti seminggu baca 3 juzuk, saya tak boleh terima. Saya nak seminggu dia baca paling kurang 7 juz, sehari sejuz, baru betul. Jadi lepas dengar cerita macam ni, tadi saya pesan kepada anak-anak saya, jangan jadi macam Hamzi, contoh. Tapi lepas tuan-tuan tanya saya, Ustaz kenapa Ustaz pesan pada anak Ustaz jangan jadi macam Hamzi? Saya pun kata, Hamzi tu dia belajar tahfiz, cuti seminggu baca 3 juzuk je. Patutnya baca banyak sikit. Jadi anak saya tak nak kalau belajar tahfiz, nanti balik cuti baca 3 juzuk je, saya tak terima. Saya akan marah, saya tak setuju. Jadi lepas dengar penerangan macam ni, Hamzi tu jahat ke tak jahat? Tuan-tuan dan puan-puan? Tak jahat. Tak jahat. Tak jahat. Okay, jelas tak? Saya nak terangkan kat sini. Mula-mula kita dengar Allah cakap kat Nabi, jangan jadi macam Nabi Yunus. Uish, jahat Nabi Yunus ni. Allah pesan kat Nabi, jangan jadi macam dia. Sebenarnya cerita dia level berbeza, maka pesanannya berbeza. Level berbeza, pesanannya pun jadi berbeza. Hukuman jadi berbeza. Kita orang awam, contoh, kita orang awam bukan belajar tahfiz. Contoh, kita orang awam bukan belajar tahfiz, seminggu baca 3 juz, sikit ke banyak? Banyak. Soalan. Seminggu nak baca 3 juz, sikit ke banyak? Banyak. Banyak. Hebat tu. Oi, bagus tu. Bagus sangat betul kan? 10 minggu khatam satu Quran. 10 minggu dia Quran dalam 2 bulan lebih. Hebat Seminggu baca 3 juzuk, hebat tak hebat? Orang awam macam kita ni. Hebat Tapi pelajar tahfiz yang dah hafal 24 juzuk, 25 juzuk, seminggu cuti baca 3 juz saja. Layak tak dia dimarah? Layak tak dia dicela? Soalan saya. Layak tak dia dimarah? Layak tak dia dicela? Layak tak dia diberi hukuman? Soalan. Layak ke tak layak? Tuan-tuan, layak ke tak layak? Layak oleh cikgu dia lah. Yes, layak oleh cikgu dia lah. Cikgu saya ustaz dia, saya layak marah dia, saya layak kecam dia. Tuan-tuan dan puan-puan layak tak kecam dia? Saya nak tanyalah, tuan-tuan dan puan-puan layak tak kecam dia? Awak Hamzi yang Ustaz Uzaifah cerita cuti seminggu baca 3 juz je. Apalah awak ni? Kita layak tak kecam dia? Nak tanya. Kita yang bukan, ya? Layak. Yes. Jelas sebab tu. So samalah juga. Nabi Yunus salah tak? Tak. Habis tu Allah kata macam ni, di sisi Allah dia salah. Sebagaimana guru tahfiz marah anak murid dia, cuti seminggu baca 3 juz je, apa ni? Layak guru tu marah anak murid dia kerana level anak murid dia tersebut. Tapi kita yang tak terlibat, kita bukan guru tahfiz, kita bukan sekolah tahfiz,
Kita layak tak pergi tegur? Hamzi, awak ni apalah? Cuti seminggu baca 3 juz je. Apa? Tak ada. Kita tak layak. Bagi kita, kalau dapat baca 3 juz tu dah cukup baik. Okey, kalau bila tuan-tuan jelas bab ni, insya-Allah apa yang saya terangkan lepas ni lagi jelas. Apa kesalahan Nabi Yunus alaihi salam? Apakah kesalahan Nabi Yunus alaihi salam? Allah kata dalam ayat ni, ringkas. Dalam ayat ni Allah Taala sebut ringkas, dia masuk dalam perut ikan dalam keadaan dia marah ataupun dia meninggalkan kaum dia dalam keadaan dia marah, dia meninggalkan kaum dia dalam keadaan dia tahan sedih. Okey, cerita dia macam ni. Untuk faham kisah Nabi Yunus ni, kita refer 2 ayat dalam Quran. Boleh 2 tempat. Baru kita terangkan. Tolong baca dia, Puan Mai Zaitun. Tolong baca boleh? Puan Mai Zaitun. 2 ayat kita nak refer pasal Nabi Yunus, baru kita terangkan. Muka surat 220, ayat 98. 220, ayat 98. Macam 98 ya, Ustaz? Ayat atas sekali. 220 ayat atas sekali. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat padanya selain kaum Yunus? Terus? Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan daripada mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami berikan kesenangan kepada mereka sehingga waktu tertentu. Okey. Terima kasih Puan Mai Zaitun. Cerita dia macam mana? Okey, saya cerita dulu bab ni. Terima kasih Puan Mai Zaitun. Cerita dia, Nabi Yunus alaihi salam, nama dia Yunus bin Matta. Nama Nabi Yunus adalah Yunus bin Matta. Dia tinggal kat tempat nama Ninawa. Bahasa Inggeris je Ninava. Bahasa Arab je Ninawa. Nun ya, nun waw ya. Ninawa. Di mana Mausul? Di Mausul. Belah-belah Iraq tu lah. Dia warning kaum dia. Dia kata kalau kamu tak beriman, nanti akan sampai azab pada kamu. Dia warning kaum dia. Lalu kaum dia kata apa? Kaum Nabi Yunus kata apa? Nabi Yunus ni, dia tak pernah ada rekod menipu. Dia tak pernah ada rekod menipu. Jadi dia dah warning kita, dia kata, kalau kita tak beriman pada dia, tak lama kena azab. Jadi kita tengok malam ni, dia ada ke tak ada kat kampung kita? Kaum dia katalah, kita tengok malam ni, dia ada ke tak ada kat kampung kita? Kalau dia ada, maksudnya kita takkan kena azab. Tapi kalau malam ni dia tak ada, maknanya apa dia janji tu betul. Malam ni kita tengok dia tak ada, maknanya apa dia janji tu betul. Lalu kaum Nabi Yunus alaihi salam, malam tu mereka tengok Nabi Yunus telah pun tak ada dekat kampung mereka dan meninggalkan mereka. Lalu mereka pun keluar rumah, mereka tengok azab datang menghampiri mereka. Azab dah dekat dengan mereka lebih kurang sekadar 3 batu, 3 mile. Lalu sebelum azab sampai pada mereka, mereka dah nampak azab daripada jauh. Mereka cepat-cepat berkumpul di padang, minta ampun taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sungguh-sungguh istighfar, taubat, minta ampun pada Allah Taala, lalu semua beriman pada Nabi Yunus, semua beriman dengan apa yang Nabi Yunus bawa. Jadi azab tak sempat kena mereka, mereka beriman dulu. Menurut Wahab bin Munabbih, ni cerita Wahab bin Munabbih lah. Allah hantar pada mereka di siang harinya awan yang sangat gelap. Awan yang sangat gelap, asap yang sangat tebal. Maka mereka pun mula takut. Sehingga kan, bumbung-bumbung rumah mereka kelihatan semuanya hitam kerana awan tu tebal sangat. Mereka pun fikir memang mereka akan binasa lah. Mereka pun cari-cari Nabi Yunus, tak jumpa. Lalu Allah mencampakkan dalam hati mereka perasaan nak taubat segera. Mereka pun segera pergi padang pasir, bawa isteri, bawa anak-anak, bawa binatang ternak. Mereka pun memakai pakaian yang lusuh-lusuh. Mereka pun menzahirkan iman mereka dan taubat mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mereka mengasingkan antara anak dan ibunya, dan mereka juga mengasingkan antara manusia dan Haiwan. binatang-binatang ternak. Lalu
sebahagian mereka akan tunduk pada sebahagian yang lain. Anak-anak tunduk kepada ibu-ibu, ibu-ibu tunduk juga kepada anak-anak. Lalu mereka menguatkan suara masing-masing, masing-masing mengadu pada Allah, masing-masing melafazkan lafaz beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas pada itu mereka taubat sungguh-sungguh, mereka ikhlaskan niat mereka pada Allah. Allah rahmati mereka, Allah terima doa mereka. Azab tadi yang dah dekat nak kena kampung mereka, Allah Ta'ala cabut balik. Maksudnya Allah Ta'ala cancelkan azab tersebut daripada kena mereka. Peristiwa tersebut berlaku pada hari Ashura, 10 Muharram. Dan juga pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Okey, itu cerita dia. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, antara peristiwa yang berlaku semasa hari mereka taubat tersebut, mereka memulangkan balik hak-hak orang zalim yang mereka ambil. Mereka memulangkan balik hak-hak orang lemah yang mereka zalimi dulu. Sehingga apabila ada seorang lelaki yang dia pergi kat dinding rumah dia, dia telah letak batu bata kat dinding rumah dia tu. Dia pecahkan dinding, ambil semula batu bata tu. Lelaki ni pergi kat dinding rumah dia, pecahkan dinding rumah dia, ambil batu bata. Batu bata zaman dulu bukan macam sekarang kan. Batu bata zaman dulu. Dia ambil satu batu, dia pergi cari tuan, batu tu dia pulang balik. Ni batu ni aku ambil hak kau dulu kat kawasan tanah kau, pulang balik. Maksudnya apa dia? Dalam bab taubat tu bukan sekadar taubat pada Allah. Sesama manusia pun kalau ada buat salah, mereka buat macam tu. Untuk apa? Untuk mereka diterima taubat oleh Allah Ta'ala. Imam Tabrani mengatakan, ketika mana kaum Nabi Yunus hampir nak kena azab, mereka jumpa seorang syekh yang telah berumur, yang beriman dengan Nabi Yunus. Dia pun tanya, Syekh, kami nak taubat, macam mana nak buat ni? Sebab azab dekat dah ni. Maka syekh tu ajar mereka sebut, Ya hayyun hina la hayyun, wa ya hayyun yuhyil mauta, wa ya hayyun la ilaha illa anta. Mereka pun ucap lafaz tu banyak kali, lalu Allah Ta'ala pun hilangkan azab daripada mereka. Fudail bin Iyad mengatakan, mereka berdoa, Ya Allah, sesungguhnya dosa kami ni besar, dosa kami ni tinggi, Ya Allah. Tapi kau lagi besar, kau lagi tinggi, Ya Allah. Kau berhak buat apa saja pada kami, Ya Allah. Dan kami terpaksa terima apa saja yang kau nak timpakan pada kami, Ya Allah. Ya Allah, apakanlah kami, selamatkanlah kami daripada azab ini. Lalu, azab yang hampir nak kena mereka, Allah jauhkan pada mereka. Allah Ta'ala alih semula azab tu pada mereka. Kaum lain tak dapat macam ni. Kaum lain, azab dah kena. Azab dah sampai, barulah mengaku, kami beriman, kami beriman, kami beriman. Azab dah kena, baru mengaku kami beriman. Tak ada apa. Macam Fir'aun, dah lemas, dah lemah dalam air, barulah aku beriman dengan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Mana boleh? Dah kena azab. Mereka ni baru nampak azab pada jauh, tak kena lagi, mereka beriman, Allah selamatkan mereka. Nampak tu cerita untuk kaum Nabi Yunus ni lah. So apa cerita Nabi Yunus pula? Apa cerita Nabi Yunus? Nabi Yunus alaihi salam, dia ijtihad. Saya ulang balik, dia ijtihad. Dia rasa dah sampai masa untuk ditinggalkan kaum dia. Dia rasa dah sampai masa dia untuk ditinggalkan kaum dia. Dia bukan lari pada kerja dakwah, bukan lari pada tugas. Lari pada tugas ni lain. Dia ustaz under Jakim. Jakim hantar dia dakwah kapal orang asli. Masuk kapal orang asli, internet tak ada, TV tak ada, apa tak ada. Jadi duduk kat kampung tak ada internet ni, ujian lah kan. Ujian lah, kat kampung ada internet. Dengarlah anak orang asli nyanyi karaoke tapi lagu tak faham, buat apa macam tu. Jadi dia ni Jaki hantar untuk ajar orang asli semayang, fardu ain dan sebagainya. Duduk seminggu, pok lagi cabut. Boleh tak kita layak, kita kata dia meninggalkan tugas? Boleh. Dia meninggalkan tugas. Dia telah buat satu perkara yang sangat jelas salah, meninggalkan tugas. Nabi Yunus bukan 2 hari berdakwah, lepas tu meninggalkan kaum dia. Tak. Nabi Yunus AS bertahun-tahun ajak kaum dia beriman, tapi yang beriman hanya segelintir saja. Lalu Nabi Yunus AS dia ijtihad. Dia rasa dah sampai masa aku tinggalkan kaum aku. Nak pula adat kebiasaan mereka, sesiapa yang cakap tipu pada masa tu dihukum bunuh. Jadi Nabi Yunus dia ijtihad, dia kata, pertama, mungkin dah sampai masa aku tinggalkan kaum aku. Kedua, kalau tak timpa azab pada mereka malam ni, aku mungkin kena bunuh. Jadi Nabi Yunus AS kata, dah sampai masa aku kena tinggalkan mereka. Lalu Nabi Yunus AS keluar, tengok-tengok azab tak menimpa kaum mereka. Lalu dia pun pergi ke sungai ataupun pantai,
menunggu untuk melarikan diri pada kaum dia. Okey? Lalu adalah suara yang menyampaikan pada Nabi Yunus, kembali semula pada kaum kamu. Wallahu alam, tak beritahu suara siapa. Lalu Nabi Yunus AS cakap, macam mana aku nak kembali pada mereka kalau mereka dapati aku menipu? Ada kebiasaan mereka, siapa yang cakap sesuatu tak ada bukti, kena bunuh. Lalu Nabi Yunus AS pun meninggalkan mereka dalam keadaan marah, kecewa, sedih. Dia pun tumpang satu kapal. Tiba-tiba di pertengahan laut, kapal tu berhenti, tak nak berlayar, tak nak bergerak dah. Walaupun angin tiup kuat, tak nak bergerak. Lalu kepercayaan mereka pada masa tu, kapal ni kalau berhenti tiba-tiba, mesti sebab ada hamba abdi yang lari naik kapal tu. Mesti ada seorang hamba abdi yang lari yang naik kapal tu. Jadi siapa hamba abdi ngaku? Tak ada orang nak ngaku lah. Siapa nak ngaku hamba abdi? Takkan Nabi Yunus nak kata, ya saya hamba abdi. Mereka pun cabut undi, cabut undi, kena kat Nabi Yunus AS. Kali kedua, ketiga pun sama juga. Kena pada Nabi Yunus AS. Lalu, Nabi Yunus pun dicampak ke laut, ditelan oleh ikan nun. Nama ikan tu ikan nun. Lalu Nabi Yunus AS berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Setelah beberapa hari dalam perut ikan, Allah SWT mencampakkannya di pantai. Allah Ta'ala mengeluarkan Nabi Yunus AS daripada perut ikan tersebut dalam keadaan lemah, lembek lah. 3 hari berhari-hari duduk dalam perut ikan tak makan, lembek, lemah lah kan. Kita puasa sehari pun dah nak buka, sebelum kat puasa tu pun dah lembek sikit. Ni berhari tak makan dalam perut ikan. Lalu Allah Ta'ala tumbuhkan untuk Nabi Yunus AS pokok labu. Daripada pokok labu tu Nabi Yunus berehat kerana daun dia rendang. Dapat makan buah labu tersebut, ada tenaga kekuatan semula. Dia pun kembali kepada semula pada kaum dia. Kaum dia dah sedia menerima dia. Mereka beriman. Jumlah mereka yang beriman lebih kurang 100,000 orang lebih. Mereka gembira dengan kehadiran Nabi Yunus semula. Mereka mencintai Nabi Yunus, beriman dengan Nabi Yunus AS. Maka Allah kata, kaum Nabi Yunus sahaja yang selamat daripada kena azab. Kerana azab mereka nampak daripada jauh, mereka sempat bertaubat. Ini cerita lebih kurang daripada ayat yang dibaca tadi oleh Puan Mai Zaitun. Okey, Puan Mudrikah telah baca boleh? Puan Mudrikah. Kita cerita dulu, barulah kita refer ayat-ayat dulu, barulah saya nak cerita yang Nabi Yunus tidak patut dicela dalam ayat ini. Surah apa? Surah Saffat. Boleh Puan Mudrikah telah baca surah Saffat? Boleh Ustaz. Saya cari untuk surat sekejap. Tak jumpa buku surat. 449. Yes, 449. Sorry. No. 450. 450. 450 ayat berapa Ustaz? Maafkan saya, 451. Sorry Puan Mudrikah, maafkan saya. 451. Ayat 139 sampai 148. 451. Ni kisah Nabi Yunus. 139 sampai 148. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan benar, Yunus termasuk salah seorang dari Rasul. Ingatlah ketika baginda yakni Yunus lari ke kapal yang penuh dengan muatan. Baginda ikut diundi, ternyata baginda termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. 142. Maka baginda ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. 143. Maka jika baginda tidak termasuk orang yang banyak berzikir, yang bertasbih kepada Allah. 144. Nescaya baginda akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sehingga hari kebangkitan. 145. Lalu kami mencampakkan baginda ke daratan yang tandus, sedangkan baginda dalam keadaan sakit. 146. Kemudian untuk kami menumbuhkan dan kemudiannya kami menumbuhkan sebatang pokok labu. 147. Dan kami mengutus baginda kepada 100,000 orang atau lebih. 148. Sehingga mereka beriman, kerana itu kami menganugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka sehingga sampai waktu tertentu. 149. Cukup. 148 ni. Terima kasih Puan Mudrikah. Ni cerita dia detail tadi. Bagaimana saya sampaikan tadi.
Kat mana Nabi Yunus alaihissalam baca doa tu? Tengok surah Al-Anbiya. Bagus kita amalkan doa ni. Kita dalam kesulitan, kita dalam kesusahan, amalkan doa ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Page 329. Tolong baca dia Puan Nur Zakiyah, page 329. Ayat 8788. 8788. Tiga, 29 87 88 89. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah kisah Zunnun, iaitu Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahawa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk golongan yang zalim. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia daripada kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Okey, terima kasih Puan Nur Zakiyah. Nabi nak baca doa apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku termasuk di kalangan orang zalim. Zalim apa Nabi Yunus? Nak tanya. Nabi Yunus buat zalim apa? Bunuh orang? Ambil hak orang? Tak. Nabi Yunus hanya salah dalam ijtihad. Dan yang layak cela Nabi Yunus dalam kes ni siapa? Allah je. Yang layak cela, marah, hukum Nabi Yunus dalam kes ni siapa? Allah sahaja. Kita jangan gata-gata mulut, jangan sedap-sedap bunyi. Nabi Yunus tinggal dakwah. Nabi Yunus tinggal dakwah, kata-kata tu keji sangat bagi seorang Nabi. Kata-kata tu keji sangat bagi seorang Nabi. Tak boleh. Nabi Yunus alaihissalam dah dakwah mereka lama. Mana boleh Allah pilih Nabi yang akan tinggalkan dakwah? Mana boleh. Sifat Nabi siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kalau Allah bagi dia buat kerja, dia tak buat, dia lari, dia tak amanah. Macam Ustaz Jakim tadi contohlah. Saya tak kata mana-mana Ustaz pun. Tapi Jakim bayar dia gaji. Masuk orang asli seminggu, lari balik. Contoh. Amanah tak? Tak amanah. Tidak ada amanah. So Nabi Yunus, Allah suruh Nabi Yunus berdakwah. Lalu dia pun tinggalkan kaum dia. Baik, Nabi Yunus bukan sengaja tinggal, tapi dia ijtihad, dia rasa dah boleh tinggal. Sedangkan di sisi Allah tak boleh tinggal lagi. So kita tak boleh nak kata jangan guna ayat Nabi Yunus tinggal dakwah. Ayat apa paling sesuai? Nabi Yunus tersilap dalam ijtihad. Boleh? Nabi Yunus tersilap dalam ijtihad. Lalu Allah mengukur Nabi Yunus kerana kesilapan beliau. Kita, para Nabi semua mulia, para Nabi semua maksum, para Nabi semua tak ada buat salah. Itu kefahaman keyakinan kita. Bukan apa, ada orang ditaksub dakwah. Ni bukan semua orang tabligh cakap macam ni lah. Saya biasa duduk dengan orang tabligh yang mungkin kurang ilmu, mungkin semangat melebihi mengatasi ilmu. Nabi Yunus tinggal dakwah, Allah hukum dalam perut ikan. Kita, kalau tak nak kena hukum, jangan dakwah. Awak bagus, nak encourage orang buat dakwah. Awak bagus, nak ajak orang berdakwah, ajak orang lain pada Allah. Bagus. Tapi guna kata-kata Nabi Yunus tu, macam Nabi Yunus dengan dia lagi banyak berdakwah pada Nabi Yunus. Seolah-olah dia lagi banyak berdakwah pada Nabi Yunus. Walhal dia siang kerja cari duit, malam cari duit, seminggu sekali dia pergi dakwah orang. Lepas tu tiba-tiba, kalau kita tak berdakwah, Allah Ta'ala akan hukum kita macam Nabi Yunus lepas dia tinggal dakwah. Amboi. Cara dia cakap tu macam dia lagi banyak dakwah pada Nabi Yunus. Nabi Yunus bagi full time berdakwah. Bertahun-tahun. Berapa tahun Allah Alam. Sebab dalam tafsir saya tak jumpa lagi tu 50 tahun. Lalu, sampai satu masa Nabi Yunus rasa dah boleh aku tinggal kaum aku, dia pun tinggal kaum dia. Allah menempelak dia. Jadi salah kat sini, salah Nabi Yunus dengan Allah sahaja. Sebagaimana pelajar tahfiz tadi, seminggu dia baca 3 juzuk, dia bersalah dengan siapa? Bersalah dengan kita. Pelajar tahfiz, seminggu dia baca 3 juz je, dia buat salah dengan kita ke? Tak. Bagi kita dia buat benda baik ke benda tak baik? Bagi kita dia buat benda baik. Seminggu 3 juzuk tu banyak lah. Tapi bagi guru yang nak anak murid dia lagi bagus, anak murid dia lagi
Hebat, anak murid dia lagi mantap hafalan. Dia dengar anak murid dia cuti seminggu, baca 3 juzuk je tepuk dahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tanya anak murid dia, seminggu berapa juzuk? Cuti seminggu baru ni baca berapa juz? 3 juz, Ustaz, seminggu. Astaghfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kalau dengar perbualan tu, anak dia buat dosa apa? Anak murid dia buat dosa apa? Anak murid dia buat salah apa? Anak murid dia buat maksiat apa? Yang dia inna lillahi astaghfirullah tu. Kita lah kan? Sebab kita tak duduk level mereka, kita tak duduk suasana mereka. Jadi kita yang tak duduk level mereka, senang cerita, bahasa mudahnya, jangan sibuk. Kita tak duduk level ustaz tu dengan anak murid dia, senang cerita, jangan sibuk. Ustaz tu kecam anak murid dia, dia layak. Kita layak tak nak kecam? Apa hang baca 3 juz tak? Kita yang kecam budak tadi baca 3 juz, kita tanya diri kita, seminggu banyak mana kita baca, kita nak kecam dia? Jelas. Sama lah juga, kita kata Nabi Yunus tinggal dakwah, amboi, awak lagi banyak dakwah pada Nabi Yunus ke? Awak lagi banyak dakwah pada Nabi Yunus. Senang kata Nabi Yunus tinggal dakwah. Habis tu, Nabi Yunus tersilap dalam ijtihad. Tu point dia. Lalu, kerana dekat dengan Allah, Allah Ta'ala hukum Nabi Yunus ambil pengajaran. Di sisi Allah, Allah nak Nabi Yunus tinggal lama lagi, baru tinggalkan kaum dia. Tapi Nabi Yunus, dia ijtihad, dia rasa dah sampai masa dia tinggalkan kaum dia. Katakanlah, saya bagi contoh. Saya tak tahu berapa lama Nabi Yunus dakwah pada kaum dia, saya tak jumpa dalam tafsir lagi lah. Mungkin ada tafsir lain, tapi saya tak jumpa. Katakanlah Nabi Yunus berdakwah pada kaum dia 10 tahun. Katakanlah. Lepas 10 tahun, dia rasa dah sampai masa dia kena tinggalkan kaum dia, lalu dia pun tinggalkan kaum dia. Jadi dalam ayat yang kita baca tadi, Allah murka, Allah marah, Allah buat dia kena terlangat dengan ikan. Okey? Baik, katakanlah, saya. Bukan Nabi Yunus, saya. Saya pergi satu tempat, satu pulau mana-mana. Saya dakwah orang kat pulau tu 10 tahun. 10 tahun saya dakwah orang kat pulau tu. Lalu, lepas 10 tahun, saya mula rindu kampung halaman, rindu Malaysia, rindu makanan-makanan Malaysia. Saya buat keputusan, dah, saya nak balik lah, tak nak duduk sini dah. Agak-agak di sisi Allah, saya buat dosa ke tak? Saya, bukan Nabi Yunus, saya. Saya nak tanya tuan-tuan. Agak-agak di sisi Allah, saya buat dosa ke tak? Puan-puan? Tidak. Bahkan, soalan saya, agak-agaklah puan-puan rasa di sisi Allah saya buat amalan kecil ke amalan besar? Amalan kecil ke amalan besar saya buat di sisi Allah? 10 tahun dakwah orang kat pulau tu tadi. Amalan kecil ke amalan besar? Amalan besar. Yes, amalan besar. Kerana saya orang awam, bukan Nabi, bukan dekat dengan Allah mana pun. Bila buat macam tu di sisi Allah, Masya Allah, dia orang besar. Tapi Nabi Yunus lagi tinggi kedudukan dekat dengan Allah. Bila lepas dakwah 10 tahun dia tinggalkan kampung tu, Allah murka pada dia. Kerana apa? Saya buat macam tu di sisi Allah, Allah suka malam besar. Lepas 10 tahun saya tinggalkan penduduk pulau tu, contohlah, Allah Ta'ala tak marah sikit kepada saya. Dan Allah Ta'ala menganugerahkan saya banyak pahala kerana buat malam besar. Tak ada langsung Allah murka ke, cela ke, tak suka, tak ada langsung. Ni contoh. Tapi Nabi Yunus, lepas 10 tahun tinggal kaum dia, Allah Ta'ala hukum Nabi Yunus, dia masukkan dalam perut ikan. Kenapa? Tak sama. Sebab saya lain. Kedudukannya jauh di sisi Allah. Nabi Yunus dekat di sisi Allah. Jadi dekat lain hukum dia, jauh lain hukum dia. Guru tahfiz, dia dengar orang awam macam kita, contohlah guru tahfiz, dia dengar orang awam macam kita, seminggu baca 3 juzuk. Sikit ke banyak? Masya Allah, hebat entah. Entah orang awam, entah bukannya duduk sekolah tahfiz, bukan jadi imam masjid, bukan kerja jabatan agama. Entah kerja kerajaan biasalah, bidang-bidang lain, ataupun kerja syarikat bisnes biasa, bidang-bidang lain. Tapi seminggu entah boleh baca 3 juzuk, sikit ke banyak? Banyak. Guru tahfiz tu kagum dengan kita orang awam dapat baca seminggu 3 juzuk. Betul? Tapi anak murid dia dengar seminggu baca 3 juzuk, mengamuk guru tu. Membebel macam anak murid dia buat salah besar. Apa membebel. Kenapa ya, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana apa? Beza kedudukan. Bila beza kedudukan, bagi orang awam macam kita, kalau baca 3 juzuk seminggu, banyak tu. Hebat.
Tapi bagi pelajar tahfiz yang nak ingat Quran dengan baik, nak kekalkan hafalan Quran dengan baik sampai mati, seminggu baca 3 juzuk. Bukan benda baik. Nampak? Ni kaedah bahasa Arab dia panggil apa tu? Dia panggil hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Bagi orang awam biasa, dah baik dah. Bagi orang awam biasa macam kita, dah baik dah. Baca seminggu 3 juzuk tu. Tapi bagi muqarrabin, ni kaedah dia. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum ni saya jumpa, maafkan saya, sebelum ni saya jumpa, benda ni bahasa Arab je, tak jumpa terjemah dia, jadi saya tak boleh nak share kat skrin. Sekarang ni ada dia punya bahasa Arab dia, dan dia ada bahasa Melayu dia. Jadi dia panggil bahasa Arab kaedah dia, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Bagi orang-orang baik, benda tu dah kira baik dah. Tapi bagi orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, benda tu dianggap sebagai tak baik. Bagi orang awam macam kita, baca seminggu 3 juzuk, baik dah. Tapi bagi pelajar tahfiz, duduk sekolah tahfiz, full time duduk sekolah tahfiz, contohlah, seminggu baca 3 juzuk saja. Apa cerita? Seminggu 3 juzuk itu bukan satu benda kebanggaan tu. Sekejap saya share kat skrin, maafkan saya. Ni penting ni. Nak beritahu, level lain dia jadi lain. Sekejap lambat sikit. Maafkan saya, laptop ni lambat sikit. Okay. Mana ni? Okay, sorry laptop lambat sikit. Ni, tulis ni. Tengok ni. Kaedah dia panggil hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan golongan abrar masih merupakan kecacatan bagi golongan muqarrabin. Itu golongan yang hampir dekat dengan Allah. Ni poin dia. Dua baris tu je. Yang dua lagi tu, dua baris seterusnya tak payah tengok tak apa. Ingat? Tengok tu kat atas sikit. Tengok celaan di sini adalah kerana baginda meninggalkan sesuatu yang afdal. Nabi Yunus afdalnya duduk lama lagi. Tapi Nabi Yunus tinggalkan kaum dia pada masa itu. Bagi kita, Nabi Yunus dah cukup baik berdakwah. Bagi kita, orang awam ni, kita kena anggap, bukan kena anggap, wajib kita kena rasa Nabi Yunus telah menjalankan tugas dengan sangat-sangat baik. Jangan keluarkan mulut, Nabi Yunus tinggal dakwah. Biadab dengan para Nabi cakap macam tu. Nabi Yunus tinggal dakwah, jangan cakap macam tu. Tapi bagi Allah, tengok bawah dia, masih merupakan kecacatan bagi golongan muqarrabin, iaitu golongan yang hampir dekat dengan Allah. Kita, kalau berdakwah macam Nabi Yunus 10 tahun tadi, kebaikan, golongan abrar. Maksudnya golongan-golongan baik, bagi orang awam biasa macam kita, kalau saya berdakwah 10 tahun, dah kira cukup baik dah tu. Di sisi Allah, Nabi Yunus dah dakwah 10 tahun, lalu ditinggalkan kaum dia. Bagi Allah, benda tu masih lagi kecacatan. Orang awam macam kita, bukan sekolah tahfiz, seminggu dapat baca 3 juzuk. Hebat benar dah. Pelajar tahfiz, cuti seminggu, baca 3 juzuk saja. Itu bukan satu kebanggaan. Itu kecacatan bagi pelajar tahfiz tersebut. Analogi ni lagi mudah faham. Kerana apa? Kerana berbeza level, berbeza hukumannya. Betul kan? Berbeza level, berbeza hukumannya. Pihak tentera buat program untuk orang awam. Contohlah ni, pihak tentera buat program untuk orang awam macam kita. Program apa? Program taklimat keselamatan. Pihak tentera lah, pihak askar. Dia buat program untuk orang awam macam kita. Tajuk program dia taklimat keselamatan. Program 8.30 pagi. Kita datang 8.40, 8.45. Okey ke tak okey? Saya nak tanya lah. Program kat tempat askar tu, program 8.30 pagi, kita datang 8.40, 8.45. Okey ke tak okey? Kita. Okey ke tak okey? Okey lah. Ya? Okey lah tu. Okey lah tu. Kan ada dia marah. Oi, apa ni datang lambat? Mampir 20 kali. Dia takkan buat macam tu kat kita. Tapi tentera, program untuk tentera sendiri, ada seorang tentera datang 8.35. Ada seorang tentera tu, dia askar. Program tu untuk askar, dia datang 8.32. Bahkan datang 8.30 1 saat. Bukan 8.31.
jam 8.30 tapi dah masuk saat ayat pertama. Apa hukuman untuk orang tu? Agak-agak puan-puan sekalian, apa hukuman untuk orang tu, askar tu? Apa hukuman dia? Pumping. Hampir okey lagi Puan Nur Zakia. Ada yang cerita kat saya apa? Kena terajang. Bos dia pergi, komando dia pergi, pung, terajang kat dada ni, pung, tercampak belakang. Tercampak belakang. Boleh tak kita komplain? Apa buat macam tu ni? Zalim ni, zalim. Tak ikut sunnah Nabi. Kita boleh tak komplain? Saya nak tanya, boleh tak kita komplain? Komando dia buat macam tu kat dia punya askar bawah dia. Boleh ke tak boleh kita komplain? Kita orang awam. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Kita tak kena mengena Kita dengan tahu. Yes, kita tak kena mengena dan kita tak sama level. Itu point saya. Kita tak kena mengena dan kita tak sama level. Kita tak payah komplain. Dia kita komplain ni macam mana tu kalau kita komplain? Kita datang lambat, kita orang awam. Kita orang awam, askar buat program untuk orang awam. Kita datang lambat, datang 8.32 kena terajang. Kena terajang. Boleh komplain, boleh buat report, boleh viral. Sebab kita bukan level askar bawah dia. Dia nak terajang kita. Tak sama level. Guru tahfiz buat kelas menghafal untuk orang awam. Dia guru tahfiz, dia buat kelas menghafal untuk orang awam. Jadi orang awam tu siang kerja, malam masuk kelas hafalan part time. Jadi orang awam yang siang kerja, malam masuk kelas menghafal part time, dia dapat hafal 1 hari 5 baris. Sikit ke banyak? Banyak. Tapi guru tahfiz tu dia nak boleh tahfiz dia sendiri yang full time duduk sekolah tahfiz. 1 hari hafal 5 baris. 1 hari pelajar tahfiz tu hafal 5 baris. Tahu apa pelajar tu dapat? Pot roti panjang lah. Piak kena kat punggung. Kenapa ustaz buat macam tu kat pelajar tahfiz? Awak orang awam. Level awak 5 baris sehari kena dapat hafal. Awak orang awam. Dapat hafal 5 baris sehari. Hebat tak? Sangat-sangat hebat. Dalam keadaan sibuk bekerja, sibuk urus anak, sibuk dengan urusan seharian, boleh hafal 5 baris setiap hari, awak dikira A kelas. A+++ dia bagi kat awak. Tapi pelajar tahfiz, full time duduk sekolah tahfiz, tak kena hantar anak sekolah, tak ada sibuk nak kena masak, ada tukang masak. Dia pada sibuk pun mandi dia, basuh baju dia. Itu je urusan dia seharian. Tiba-tiba dia menghafal 5 baris hari, tu bukan kebanggaan tu. Tu kecacatan dan sedikit kegagalan. Mesti kena buat time. Baik, pengajaran. Jelas? Saya nak tunjuk berbeza level, berbeza hukuman. Nabi Yunus level tinggi. Dah buat baik cukup banyak dah. Tapi di sisi Allah, Allah tak nak macam tu. Allah nak lebih baik lagi. Sebab tu kita tak layak sikit pun nak komplain Nabi Yunus dengan mengatakan dia tinggal dakwah. Tak boleh sikit pun. Ni yang saya nak terangkan kat sini. Jelas ya? Kemudian, dalam ayat ini, walaupun Allah cela dia, tapi ayat kita Allah kata apa dalam ini? Dalam ayat kita ini, Allah telah pilih dia jadi orang soleh. Allah menjadikan dia di kalangan orang-orang dekat dengan Allah. Kita yang perasan baik, kita yang baru berdakwah seminggu sekali, baru berdakwah setahun beberapa kali, baru pergi program dakwah beberapa kali, kita pun keluarkan kenyataan. Nabi Yunus tinggal dakwah, Allah hukum dia. Kadang-kadang kita tak tinggal dakwah. Kadang-kadang kita banyak berdakwah. Tanya diri kita, Allah ada tak masukkan kita di kalangan orang soleh? Ada tak Allah beri jaminan yang kita ni yang rajin berdakwah kulu-kili konon-kononnya, Allah keluarkan ayat ke satu ayat Allah turunkan, Ustaz Huzaifah termasuk di kalangan orang soleh. Sebab apa? Banyak berdakwah. Tak ada sekali pun. Nabi Yunus, walaupun Allah cela dia dan Allah je layak cela dia, Allah cakap juga dalam ayat 50 ni, Allah telah memilih dia dan menjadikan dia di kalangan orang-orang yang soleh. Nabi Yunus bersalah tak? Soalan dia? Yes. Nabi Yunus bersalah di sisi Allah. Kita jangan pandai-pandai nak hukumkan. Sikit pun kita tak boleh kata dia berdosa dalam bab ni. Sikit pun kita tak boleh kata dia berdosa dalam bab ni. Siapa kata dia berdosa? Ada sebagian ulama mengatakan orang tu telah kafir. Orang tu telah kafir. Kesalahan Nabi Yunus dia panggil salah ijtihad. Dari sudut dosa tak berdosa langsung. Tapi kerana dekat dengan Allah, Allah memberi sedikit pengajaran pada dia. Allah memberi sedikit pengajaran pada dia. Pelajar tadi duduk sekolah tahfiz full time, 1 hari 5 baris saja. Layak kena rotan. Tapi orang awam yang sibuk buat kerja lain, datang menghafal part time dengan sekolah tahfiz tadi, baca 5 baris hari, kalau kena rotan, ustaz tu gila. Kerana apa? Dia jatuhkan hukuman pada orang yang tak selayak. Okay, baik. So, point saya nak terangkan, jangan kita kecam,
jangan kita cela Nabi Yunus alaihi salam. Allah kecam? Tak apa. Allah cela? Tak apa. Jadi kalau kita pun turut kecam Nabi Yunus AS, macam kita kecam pelajar tahfiz tadi, sebut seminggu baca 3 juzuk saja. Kita tak layak kecam dia. Sebab kita baca kadang-kadang seminggu tak sampai baca 1 juzuk pun. Contoh. Ustaz dia tak apa kecam dia. Ustaz dia tak apa kata dia. Kerana level mereka lain. Alhamdulillah. Seterusnya. 2 ayat lagi. Habis Wa dan, sambung ayat 51 dan 52. Wa dan, in sesungguhnya, yakadu hampir-hampir. Yakadu hampir-hampir. Allazina orang-orang yang, kita berhabis ayat ni. Ni cerita pasal Ain ni. Kafaru kafir. Hampir-hampir orang-orang kafir. La yuzlikunaka menggelincirkan kamu. La yuzlikunaka menggelincirkan kamu. Make you sleep. Bi absarihim dengan pandangan-pandangan mata mereka. Absarihim dengan pandangan-pandangan mata mereka. Lama tak sekala ataupun apabila. Sami'u mereka mendengar. Sami'u mereka mendengar. Az-zikra peringatan. Az-zikra peringatan. Wa dan yaquluna mereka berkata, orang musyrikin Mekah lah ni berkata, innahu sesungguhnya dia Nabi Muhammad. Innahu sesungguhnya dia Nabi Muhammad. La benar-benar majnun, madman, gila lah. Gila. Wa dan ma tidaklah huwa ia. Terjemah huwa ia. Ia tu refer pada mana? Ia tu refer pada Quran. Terjemah huwa ia. Ia tu refer pada mana? Bacaan Al-Quran tu. Illa melainkan zikrun peringatan. Terjemah zikrun peringatan. Li bagi al-alamin sekalian alam. Al-alamin sekalian alam. Okey. Tolong terjemahkan dia boleh? Puan Izawani, tolong terjemahkan Puan Izawani. 2 ayat ni, berhabis kita nak berhabis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya hampir-hampir orang-orang yang kafir menggelincirkan kamu dengan pandangan-pandangan mata mereka. Kalau mereka mendengar peringatan dan mereka berkata, sesungguhnya dia benar-benar gila. Dan tidaklah ia Al-Quran melainkan peringatan bagi sekalian alam. Okey, terima kasih Puan Izawani. Ayat ni diturunkan ketika mana orang kafir dengar Nabi SAW baca Quran. Maksudnya mereka dengar Nabi SAW menyampaikan Quran. Mereka geram kat Nabi. Mereka tengok Nabi macam nak makan orang. Pernah tengok tak? Orang tengok macam nak makan orang. Dia tengok gitu macam tu. Macam kita buat salah. Okey. Kerana apa tengok macam tu? Dia tak suka kita. Dia tak kenal kita. Dia tak tahu kita siapa. Contohlah, dia tak kenal kita. Kebetulan masa tu kampung tu ada kes curi. Contohlah, kampung tu ada kes curi. Kita orang luar masuk kampung tu. First time dia tengok kita kat kampung, dia tengok macam tu. Orang kita kata apa? Amboi hang, tengok macam nak makan orang. Bukan nak makan pun. Tapi tengok dengan pandangan sangka buruk. Dengan pandangan tak betul. Pandangan tak suka. Dan ayat ni, maksud pertama ialah mereka melihat Nabi dengan pandangan benci sangat, tak suka sangat. Jadi seolah-olah pandangan mereka tu nak buat Nabi hampir terjatuh. Nabi hampir tergelincir. Okey, baik. Itu penerangan pertama. Maksudnya tidak ada kaitan dengan evil eye. Ain, penyakit ain. Tidak ada kaitan dengan penyakit ain. Baik. Mereka pandang Nabi menurut Imam Zamakhsyari. Menurut Imam Zamakhsyari, ayat ni nak beritahu. Mereka menajamkan pandangan mata ke arah Nabi dengan niat buruk, dengan perasaan benci, marah, dengki, sehingga pandangan mereka tu hampir menggelincirkan kaki Nabi ataupun hampir membinasakan Nabi. Bahasa Melayu kata, tengok macam nak makan orang. Okey? Kerana apa? Tak suka Nabi baca Quran, tak suka Nabi dapat pangkat kenabian. Jadi mereka dengki, tak puas hati, tengok macam nak makan orang. Macam orang dengki kat kita, tengok muka gerah, nak bunuh, nak suruh kita mati dan sebagainya lah. Jadi mereka menuduh Nabi sebagai orang yang gila
Sebab apa? Mereka tak ada point nak lawan point Nabi, mereka terpaksa guna tuduhan dia mengatakan Nabi gila. Okey, baik. Menurut tafsir lain, mereka pandang Nabi dengan pandangan tajam tadi supaya Nabi kena ain. Ain ni apa dia panggil? Evil eye. Diriwayatkan Bani Asad ataupun Bani As'ad. Dia orang ni mempunyai Bani Asad, bukan Bani Asad. Bani Asad, singa, Asadun. Kalau Asad lain. Bani Asad, mereka ni ada ilmu untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan ketajaman pandangan mata. Bani Asad ni, dia orang ni ada ilmu, dia orang belajar lah ni ya, mempengaruhi orang lain dengan menggunakan ketajaman pandangan mata. Seseorang yang nak guna ni pada orang lain, apa dia orang buat? Dia orang berlapar selama 3 hari. Dia orang berlapar selama 3 hari. Kemudian, apa-apa yang muncul lalu di hadapan mereka, mereka akan kata apa dia? Aku belum pernah melihat seumpamanya sebelum ini. Bila dia puasa 3 hari, dia tengok benda lalu depan mata dia, dia cakap macam tu, maka orang tu akan kena ain. Maksudnya apa? Orang tu akan tertimpa penyakit, orang tu tiba-tiba tak boleh berjalan, orang tu tiba-tiba tak boleh bangun. Orang tu akan terus terkena panahan mata tersebut. Lalu, sebahagian mereka, orang-orang Bani Asad ni tak suka Nabi Muhammad, mereka buat ritual tersebut untuk bagi kena pada Nabi. Apa mereka buat? Mereka puasa 3 hari. Bila lalu depan Nabi ataupun Nabi lalu depan mereka, mereka pun kata, aku tak pernah melihat lelaki macam ni sebelum hari ini. Kalau orang lain kena dah ain. Tapi Allah memelihara Nabi daripada terkena musibah panahan ain tersebut. Imam Harawi mengatakan, mereka memandang Nabi dengan pandangan mata yang konon-konon bagi mereka berbisa lah. Pandangan mata yang bagi mereka, pandangan mata tu berbisa agar Nabi boleh tersingkir daripada kedudukan Nabi. Okey, Ibnu Qutaibah mengatakan, Ibnu Qutaibah dia tak sokong pendapat yang mengatakan kena ain ni. Dia mengatakan, masuk ayat ni, orang kafir pandang Nabi dengan pandangan benci, tak suka dan mereka berharap dalam hati satu hari nanti Nabi jatuh, Nabi gagal. Tapi Ibnu Katsir mengatakan, oleh kerana mereka pandang Nabi dengan perasaan marah, dengki, benci dan sebagainya, sepatutnya kalau orang lain, biasanya kalau orang lain dah dapat musibah dah kerana pandangan mata tersebut. Tetapi Allah pelihara Nabi daripada terkena perkara tersebut. Kalau kita type Google lah kat Jakim, tajuk dia penyakit ain. Type dia kat Google, penyakit ain. Keluar Jakim punya penerangan. InsyaAllah Jakim akan bagi ayat ni. Jakim akan bagi 51 ni berkaitan dengan penyakit ain. Jakim akan bagi ayat 51 ni yang berkaitan dengan penyakit ain. Imam Ahmad mengatakan bahawasanya Nabi SAW bersabda daripada Abdullah bin Amr. Nabi kata, la adwa wala tiyarata, wala hamata wala hasada, wal ainu haqqun. Tidak ada penyakit berjangkit. Tidak ada tilik nasib dengan burung. Tidak ada tilik nasib dengan sebab burung hantu. Tidak boleh mendengki satu sama lain. Dan al-ainu haqqun. Kejahatan panahan mata adalah benar. Ini hadis saya share kat skrin. Kejahatan panahan mata adalah benar. Hadis riwayat Imam Muslim pun ada juga. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Saya share ni dari Imam Muslim. Sekejap. Sorry, ambil masa lebih sikit. Panjang sikit ni. Tapi tak apalah, kita share sekadar mampu. Tengok Nabi bersabda, al-ainu haqqun, walau kana syai'un sabaqal qadra sabaqathul ainu, wa idza stughsiltum faghsilu. Nabi bersabda daripada Ibnu Abbas, al-ain tu benar. Penyakit sebab kena ain tu benar. Jika ada sesuatu yang melangkaui takdir, maka ainlah yang dapat melangkaui takdir. Jika dia minta kepada kamu untuk mandi selepas kena penyakit ain ni, kalau perubat-perubat suruh mandi, maka mandi. Imam Nawawi berkata, pada hadis ini terdapat isbat keimanan pada takdir Allah dan benarnya penyakit ain. Penyakit ain tidak menafikan takdir, takdir tidak menafikan adanya penyakit ain ini. Maksudnya apa dia? Orang tu memandang dengan pandangan mata, sama ada dia pandang dengan niat tak baik
ataupun terlalu takjub, terlalu kagum, boleh jadi juga. Abu Bakar Al-Bazzar meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, qad tudkhilur rajula al-ainu fil qabri wa tudkhilul jamala al-qidra. Kadang-kadang pandangan mata ni yang berbisa boleh menyebabkan seseorang masuk kubur, boleh mati, dan boleh membuatkan unta masuk dalam periuk. Maksudnya orang boleh mati, binatang boleh mati. Ain ni kesan dia orang boleh mati, binatang boleh mati. Abu Zar radhiyallahu berkata daripada Al-Hafiz Abu Ya'la, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, innal aina la tuli'ur rajula biiznillah fayatasa'adu haliqan summa yataradda minhu. Tengok ni ada orang bunuh diri hari ni kan, mungkin ada kaitan, wallahu a'lam. Nabi kata al-ain ataupun evil eye ni boleh membuatkan seseorang terdorong untuk naik ke tempat tinggi dengan izin Allah, lalu dia menjatuhkan dirinya untuk membunuh diri daripada situ. Orang kena ain ni boleh sampai tahap dia jadi anxiety ke, bengong ke, tak tahulah nak guna perkataan apa. Dia sanggup naik atas, terjun bunuh diri. Kena ain. Kesan kena ain ini. Jadi bahaya ke tak bahaya? Bahaya. Bahaya ke tak bahaya? Bahaya. Jadi ayat yang kita bincang ni satu-satunya ayat Quran yang boleh dikaitkan dengan panahan mata. Ibnu Abbas mengatakan bahawasanya ayat ini bila Allah sebut orang kafir menggelincirkan Nabi dengan pandangan mata mereka, maksudnya mereka dengki pada Nabi, benci pada Nabi. Biasanya orang yang didengki, dibenci, bila dilihat oleh orang yang membencinya akan beri efek pada dia. Tapi Allah pelihara Nabi, oleh kerana Allah pelihara Nabi, Nabi terselamat daripada perkara tersebut. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, al-ainu haqqun. Penyakit ain itu adalah benar. Cuma kita kat Malaysia, kita apa dia panggil kita tak ambil cakna sangat benda ni. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya syarah pada dia buat syarah pada Sahih Bukhari. Dia kata orang yang ditimpa bahaya kerana sesuatu yang Allah Ta'ala telah takdirkan untuknya, bahaya tu akan kena pada dia dengan sebab seseorang memandangnya. Allah takdirkan orang ni, kalau ada orang pandang dia dengan pandangan niat tak baik ke, takjub sangat ke, orang tu pandang dengan pandangan dengki, tak puas hati ataupun kerana takjub, takdir Allah, kalau orang ni kena pandang orang ni akan dapat musibah. Itu maksud al-ain. Jadi al-ain tidak menafikan takdir, takdir juga tidak menafikan al-ain. Kerana apa? Allah tentukan takdir untuk dia. Kalau ada orang tengok dia, dia kena. Kalau orang tak tengok dia, dia tak kena. Itu takdir. Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan, penyakit ain adalah penyakit disebabkan oleh pandangan mata yang disertai dengan sifat iri hati, pandang dengan dengki, boleh kena ain, ataupun rasa takjub. Cantiknya baby dia, cantiknya anak dia, umur sebulan lebih, comel-comel-comel. Takjub pun juga boleh kena ain. Jadi ain ni boleh berlaku sama ada daripada orang yang dengki dengan kita pun cinta kat kita, boleh kena ain juga. Okey. Al-Hafiz Ibn Hajar sambung lagi, dia kata ain ni kadang-kadang disebabkan pandangan dengki ataupun pandangan dengki daripada seseorang yang boleh menyebabkan mudarat pada orang yang dipandang. Pada orang yang dipandang. Ini menurut Imam Al-Hafiz Ibn Hajar. Maksudnya ain ni boleh berlaku pada siapa saja. Apa cara mengubat orang kena ain? Apa cara nak mengubat orang kena ain? Minggu lepas saya dah share doa dalam grup kan. Mana doa tu? Nantilah kita tengok balik dalam grup. Doa agar Allah Ta'ala pelihara daripada gangguan ain. Sekejap. Saya boleh share satu lagi doa dia. Doa yang menyelamatkan seseorang, boleh menyelamatkan seseorang daripada ain. Ustaz, tadi yang Ustaz kata orang tu bunuh diri sebab dia kena ain tu, adakah bunuh diri tu, adakah dia dianggap sebagai membunuh diri? Dia bunuh tu sebab dia kena ain, tapi bukanlah dia sengaja bunuh, tu dia anggap bunuh diri ke? Wallahu a'lam. Saya pun tak pastilah kalau bab tu. Okey. Sebab orang tu kena ain, kita tak nampak secara zahir, betul-betul kan Puan Zakiah?
orang terjun bangunan, kita mana tahu dia kena ain ke, dia sendiri nak ke, dia sendiri ke, wallahu alam. Jadi katakanlah seorang tu dia bunuh diri memang betul-betul sebab kena ain. Dia bunuh diri betul-betul sebab kena ain. Dan kadang-kadang dia kena ain bukan melalui orang yang benci dia. Dia kena ain melalui orang yang takjub ataupun dia panggil apa lagi, perkataan sesuai, terkesima mungkin. Wallahu alam. Jadi kalau orang tu mati sebab bunuh diri kena ain, saya tak reti lah tak tahulah nak jawab. Adakah dia bersalah pun ataupun tidak bersalah. Wallahu alam Puan Zakiah. Tapi secara literalnya apa? Secara zahir. Manusia hanya boleh buat hukum secara zahir. Secara zahirnya apa Puan Zakiah? Secara zahir. Literalnya. Zahir kalau bunuh diri itu memang Dosa. dosa lah. Dosa. Secara literalnya, zahirnya bunuh diri berdosa. Jadi Tapi kita kalau kata kita tahu dia ada psychological problem ke apa ke, dia macam Ustaz kata tadi lah, jenis-jenis apa depression, jenis-jenis ni mungkin dia berpenyakit tu, tak tahulah, wallahu a'lam. wallahu alam. Saya pun wallahu alam. Tak tahu macam mana nak cakap. Okay. So, Nabi SAW ajar doa agar kita terselamat daripada kena ain. Bila Nabi ajar doa, maksudnya apa? Penting tak? Penting. Di India, Pakistan, Ustaz saya kata kalau rumah besar, kereta besar, pertama mereka tu bukan jenis orang-orang yang jaga bab ni. Dia bukan jenis nak tayang family dia gila-gila. Dia bukan jenis bubuh muka anak hari-hari kat telefon, bubuh muka anak hari-hari kat Facebook, bubuh muka anak hari-hari kat sana sini, bukan. Walaupun kita kata tak tahu apa niat dia, tak tahulah. Tetapi mereka tak nak takut-takut yang tengok-tengok tu ramai, ada boleh jadi terkena ain. Okay. Kemudian Nabi ajar doa. Tengok hadis kat skrin. Okay. Berlindung pada Allah merupakan pencegahan terbaik daripada terkena penyakit ain. Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma berkata dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW baca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min syarri kulli ainin lammatin. Aku minta lindung dengan Allah. Aku memperlindungkan kamu berdua. Nabi doa untuk cucu-cucu Nabi lah. Kita boleh doa untuk anak cucu kita, doa ni. Dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna daripada syaitan, binatang berbisa dan bata yang dengki. Okay. Selain tu, baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu pun semua antara cara-cara merawat ain. Hasan Basri kata apa dia? Hasan Basri senang aja. Ayat kita lalu tadi, ayat yang kita baca tadi, second last punya ayat, dengan last kali, ni kata-kata Hasan Basri. Kalau ada orang tu kena ain, baca ayat ni. Kata Hasan Basri, penawar untuk orang kena ain, dijampi orang tu dengan wa iyyakadul ladzi, ayat kita. Jadi Puan Zakiah, kalau kita nampak orang tu nak bunuh diri, mungkin kita boleh baca doa ni kat dia Puan Zakiah. Mana tahu kok dia kena ain, kan? Kalau kena ain mana ada ubat? Kalau orang tu kena ain, mana ada ubat? Tak ada ubat hospital, tak boleh bagi. Ubat hospital tak boleh, ubat apa tak boleh. Sebab Nabi kata, la ruqyata illa min ainin aw hummatin. Tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat kecuali ruqyah untuk penyakit ain ataupun penyakit sengatan binatang berbisa. Tapi sengatan binatang berbisa dah ada ubat sekarang kat hospital, kan? So Nabi kata ain ni boleh dirawat dengan ruqyah. Jadi ayat ruqyah nak baca apa? Baca ayat kat skrin ni. Okey? Boleh? Kita berhenti sini dulu lah. Jadi kita amalkanlah. Ada seorang sahabat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah. Dia berkata, Amir bin Rabi'ah dia lalu dekat Sahal bin Hunayf yang sedang mandi. Amir bin Rabi'ah dia lalu dekat seorang sahabat nama Sahal bin Hunayf yang sedang mandi. Lalu Amir mengatakan, comel badan dia ni. Aku tak pernah tengok kulit yang macam kulit dia. Aku tak pernah tengok kulit yang bersih macam kulit dia. Tu je kata dia. Dia bukan dengki ke takjub ataupun kagum.
Tidak berapa lama kemudian Sahal jatuh. Sahal jatuh. Okey, Sahal jatuh, terbaring sakit. Baginda tanya, siapa yang kamu curiga telah menyebabkan ini? Mereka mengatakan Amir bin Rabi'ah. Maka Nabi pun jawab. Nabi kata apa dia? Kenapa salah seorang kamu membunuh saudaranya? Kenapa salah seorang kamu bunuh saudara dia? Nabi kata. Maka Nabi kata, sepatutnya apabila salah seorang kamu melihat satu benda yang satu benda yang menakjubkan. Apabila salah seorang kamu tengok benda yang menakjubkan, maka hendaklah dia mendoakan keberkatan untuk orang tu. Masya Allah, tabarakallah. Okay, tengok bayi cantik, Masya Allah, tabarakallah. Tengok orang cantik, orang handsome, Masya Allah, tabarakallah. Tu Nabi suruh kalau tengok benda kita kagum, kita takjub. Sebab tu ustaz-ustaz saya kata, kat India, Pakistan, orang kaya-kaya rumah besar-besar. Orang kaya-kaya rumah besar-besar, depan pintu rumah tu apa dia? Depan pintu rumah. Masya Allah. Beli kereta Velfire, orang India, Pakistan, orang Melayu pun Allah Alam mungkin ada. Beli kereta Velfire, kereta mahal-mahal, kat stiker belakang tu, Masya Allah. Apa tujuan dia? Supaya orang yang tengok sebut nama Allah, orang tu terselamat daripada kena air. Lalu bila Amir tadi sakit, Amir sahabat Nabi sakit, Nabi meminta air. Lalu Nabi suruh sahabat tadi berwuduk, cuci muka, cuci tangan, dua lutut, bahagian kainnya. Maka Nabi SAW siram bekas air wuduk kepada Amir. Maka Nabi SAW pun ada baca sedikit jampi. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, kaifiat ini tidak akan memberi manfaat kepada orang yang tak percaya ataupun orang yang gelak-gelak, orang yang mempersenda-sendakannya ataupun meragu-ragukannya. Jadi Nabi SAW minta air, lalu Nabi suruh Amir berwuduk, cuci muka dia, tangan dia sampai ke siku, lututnya sampai kaki dia, okey, bahagian dalam kain dia, Nabi suruh cuci juga. Kemudian Nabi memerintahkan dia untuk menyiram bekas air wuduk yang dia ambil wuduk tadi tu, siram kat badan dia. Lalu orang tu pun sembuh. Hadis ni riwayat Imam Ibnu Majah dan juga Imam Nasa'i. Jadi apa kita kena buat? Pertama, kita jangan terlalu menonjol kat mana-mana lah. Maksud saya, di media sosial pun boleh jadi. Yang kedua, kalau kita nak pamerkan sesuatu yang kita punya menarik, kita pesan kat orang, sebut nama Allah. Okay, sorry. Itu kita tak boleh buat lah. Kita takkan nak pesan kat orang kan. Pertama, kita kalau boleh jangan terlalu menonjol. Kedua, kita amalkan doa-doa yang saya share tadi. Selalu baca ayat kursi. Selalu baca. Ini tak ada kaitan dengan syaitan jin. Air ni tak ada kaitan dengan syaitan jin ke sihir. Tak ada. Tak ada kaitan langsung. Bahkan dalam kita, kadang-kadang orang tu dia ada air. Dia tak tahu pun dia ada air. Dia tengok orang ni puji cantiknya, comelnya. Tengok orang puji, dia tak dengki pun. Tengok orang puji cantiknya, comelnya. Tapi kesan dia kena kat orang tu. Jadi apa kita boleh buat? Pertama, kita kalau tengok benda-benda yang mengagumkan, kita sebut Masya Allah, Tabarakallah. Sebut nama Allah. Jadi orang tu akan terselamat daripada kena ain kita. Kita macam mana nak selamat daripada kena ain orang? Baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, baca doa yang saya share tadi. Mudah-mudahan Allah pelihara daripada kena ain. Apa yang saya share tadi nanti saya share kat dalam grup pula kita, insya-Allah. Apa yang saya sampaikan tadi. Boleh ya? Kita berhenti sini dulu, ya? Ada possibility ke macam orang tunjuk dalam gambar Facebook ke apa tu? Ada. Lihat gambar Facebook tu pun boleh ada possibility, ada live lah kiranya. Ada kemungkinan untuk kena. Yes. Ada kemungkinan untuk kena Puan Zakia. Cuma kita orang Melayu ni kita tak begitu cakna dalam bab tu. Boleh? Ya, Puan Mutika, apa dia? Nampak macam nak tanya sesuatu? Tak ada, Ustaz saja. Tak ada. Okey, baik. Kalau tak ada, kita berhenti dulu. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin.